soalan kan cikgu? Tak payah salin. Dengar je cikgu explain sebab kita ada 1 jam ya. Sekejap lagi kalau siapa-siapa yang nak cuba soalan ni ada dalam grup cikgu dah letak dah, sekejap lagi boleh try. Okay, boleh kita mula? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, baik. Ingat soalan ni ada 6 markah tau esok dalam exam. Cuma yang cikgu tak boleh bagi tahu kat hampa ialah sama ada soalan 1 ataupun soalan 3. Itu kita akan bincang berdua. Okay. Katakanlah esok keluar dia suruh cari matrik songsang. Matrik songsang macam mana nak tahu dia akan tulis cari matrik songsang. Formula untuk cari matrik songsang ni adalah 1 per AD tolak BC kurungan DA FC. Okay, cara kita nak ingat dia 1 per ada duit tolak beli cincin, kanan tukar kiri tukar tanda. Okay, lagi satu jangan risau, formula ni akan ada dekat muka surat depan rumus tu. Akan dibagi, kalau terlupa boleh tengok. Okay, so ni hari ni salin dululah formula ni. Okay, baik. So macam mana kita nak guna formula ni untuk cari matrik songsang? Okay, mana yang ABC tu? ABC tu ada kat sini. Ini A, sini B, sini C, sini D. So nak apply masuk dalam formula. Ini dia buat jalan nombor 1A. Okay, nak apply masuk dalam formula 1 per A dekat situ adalah 8. D kat situ adalah 1 tolak. Ingat ada duit AD, ada duit tolak beli cincin. B dia kat situ adalah 3, C adalah 2. Kena bind dengan package bracket sekali. Bracket tu maksud cikgu adalah yang tadi cikgu kata tu tangan kanan tukar tempat. Kalau hampa letak tangan kanan adalah nombor 8 dengan nombor 1. Jadi dekat situ kita akan tukar tempat. Tukar tempat maksudnya 1 duduk di atas, 8 duduk di bawah. Okay. Tangan kiri, kalau hampa letak tangan kiri hampa akan dapat nombor dia adalah 3 dengan 2, betul tak? Jadi tangan kiri tu kita kena tukar tanda. Tukar tanda tu maksudnya 3 tu mula-mula dia 3, dia positif. Bila dia tukar tanda kat sini dia jadi negatif. Dia tak ubah tempat, jangan ubah tempat dia. 2 tu dia positif. Bila dia tukar tempat dia jadi negatif. Macam tu. Okay. Sekarang baru kita nak selesaikan. Nak selesaikan dengan cara kita akan carilah 1 per yang bawah ni kita kena darab guna kalkulator. 8 darab 1 tolak 3 darab 2. So teruslah boleh ambil kalkulator saja. Okay. 8 kurungan 1 masuk sama je macam mana yang kamu dah tulis tu. Tolak 3 buka kurungan 2. Tekan sama dengan terus dia bagi 2. Betul tak jawapan? Okay. Kita bubuhlah kat sini 2. Yang kat sini nak buat apa? Isi balik macam biasa. Okay. Kalau hampa nak tinggal jawapan sampai takat ni pun boleh. Hampa akan dapat markah dah. 2 markah tu kat mana? Markah tu hampa kena tahu kat mana hampa nak dapat markah. Hampa tulis ni saja hampa dapat 1 markah. Sebab tu cikgu pentingkan tulis yang ini dulu. Buat apa kita tak tulis benda ni, tiba-tiba kita dapat jawapan tak guna. Jawapan kita tak akan dapat markah pun. Yang ini buat dulu. Yang 1 per ada duit tolak beli cincin, kurungan, kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Mau kira. Sebab markah jawapan 1 markah. Tu jumlah kat sini, soalan ni adalah 2 markah. Okay, ni standard SPM. Okay, ni standard SPM. Boleh dapat tak ni? Sekarang 1A. Boleh. Pak cikgu dapat. Ada apa respon daripada 5 cemerlang ada tak 5 cemerlang? Dapat cikgu. Cikgu saya tak dapat.
Siapa yang tak dapat? Sifuk. Cikgu yang jawapan 2 tu cikgu tolak kan. 8 darab 1 tolak Ya. 3 2 tu 3 cikgu kan. Tolak darab ikut 2. je kan cikgu. Ikut je. Nak ni cikgu tekan kalkulator mak ni. Oh, tak belakang. Okey, bagus. Yang dah bagi respon dekat chat tu, okey. Okey cikgu. So, make sure esok buat exam, soalan ni dah boleh jawab dah sebab dia akan membantu kita untuk tambah markah selain daripada graf, selain daripada pelan dan dongakkan. Okey. Untuk penjelmaan tu kalau siapa-siapa yang rasa tak boleh lagi, tak payah jawab dulu pun tak apa. Nanti kita akan cuba pula selepas ni untuk fokus pula pada percubaan pula. Ni kita fokus pada esok dulu nak dapat berapa markah. Okey. Lepas tu, hampa nak dapat lagi 4 markah dekat soalan ni. Persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, gunakan kaedah matriks. Okey, nak guna kaedah matriks, cikgu ajak cara macam ni je, senang. Ingat step pertama. Step pertama adalah ingat ni, 3 bracket. Bracket sama dengan bracket. Okey, yang ni hampa ingat dulu. Okey, bila hampa dah pilih buat 3 bracket ni, 2 bracket yang pertama ni mesti orang kata apa? 2 bracket yang pertama duduk kat sini, lepas tu sama dengan bracket satu lagi. Okey, so apa kita nak isi dalam bracket ni? Pertama, bracket yang pertama ni kita akan isi yang ni dengan number. So apa yang number kita nak isi? Number ni 8, positif 3, 2. Kalau tak ada number kat sini maksudnya dia ada 1. Okey, kalau dia ada negatif kena isi negatif. Kalau tak ada, positif lah. Macam sekarang untuk soalan ni semua positif. Okay, so cikgu pun isi dulu. 8, 3, 2, 1. Okey. Ya. Okey, 8, 3, 2, 1. Cikgu ikut je 8, 3, 2, 1. Okey, lepas tu bracket yang kedua ni kita akan isikan dengan huruf. So dekat soalan kita ni ada 2 huruf sahaja. Huruf X dan huruf Y. Okey. Okey, so kita pun isi kat sini X, Y. Okey, bracket yang ketiga ni isi dengan number yang belum diisi, iaitu 7 dan 2. Okey, 7 dan 2. Baik. Kemudian step seterusnya. Cikgu ajak senang je. Ada lebih kurang 3 step saja. Sebab lepas tu kita akan guna kalkulator. Okey. Step seterusnya yang kita nak cari X, Y. Bila kita nak cari X, Y, benda ni kita nak pindah ke sini. Bila kita pindah, kita kena buat kat dia songsang. Songsang macam bila atas tadi lah yang kita dah belajar tadi. 1 per ada duit tolak beli cincin. Tangan kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. So sama dengan, cikgu pun tulis sama dengan. Satu lagi cikgu nak pesan kat hampa semua. Sama dengan tu jangan lupa letak. Sebab kadang-kadang bila kita buat kelang kabut, kita lupa letak sama dengan. Nanti markah tak dapat. Okay. So, dah letak sama dengan. Yang benda ni semua ni, kita akan buat songsang. Songsang sama macam kita buat dekat atas tadi. 1 per yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. So 1 per AD. AD maksudnya 8 kurungan 1 tolak 3 kurungan 2. Buat bracket, kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Yang ni nak buat apa? Yang ni nak tak mana? Tak kat belakang dia balik. Okey, sampai sini. Siapa tak faham boleh tanya dulu.
Cikgu, kenapa saya dapat jawapan negatif poin-poin semua tu cikgu? Negatif poin mana? Cikgu, saya Jangan- mau jangan- masuk, tak faham. Jangan pergi step seterusnya. Tengok sampai takat ni dulu. Siapa tak faham? Intan. Saya Ah. faham. Dia baru masuk. Okey. tak tahu. Apa yang tak tahu? Cikgu, saya pun tak Set tahu. lah cikgu. Intan kan rasa Alisha. Okey, Sat. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ingat ni, kita nak buat kaedah metrik nak selesaikan persamaan serentak. Belajar dalam kau lain. Okey, kita nak buat persamaan serentak, kita nak guna kaedah metrik. So, macam cikgu kata, first step ialah kita buat 3 bracket dulu. Bracket sama dengan bracket. Bracket pertama ni kita nak isi dengan number. So 8, 3, 2, 1. 8, 3, 2, 1. Ingat kalau dalam soalan tu dia bagi negatif, kena bubuh negatif kat sini tau. Jangan tinggal dia. Okey. Bracket kedua ni isi dengan huruf X, Y. Kalau katalah lepas ni soalan Pak Isa dia keluar PQ, sini tulis PQ lah. Sama dengan Cikgu, ya. XY tu kalau tulis tepi-tepi tak apa kan? Ya pun nak Umi. Intan. Tepi-tepi je lah. Ya pun. Macam Y tu tepi X. Tak boleh. Dia kena semua tulis macam ni. Ni kita panggil Atas bawah? bentuk metrik. Atas bawah. Oh, okey. Okey. Lepas tu bracket yang ketiga Cikgu, tulis cikgu. 7 kat sini. Ya, Prisha. Cikgu, kalau kat sana kan 8X tambah 3Y dengan 2X tambah Y kan. Kalau dalam exam tu dia tanya kat sini ada 2X dengan 2Y. Kalau dalam exam tu ada P, Q, R, S. Kalau kena tulis 4 huruf tu kak cikgu. Tak ada, selalu standard 2 huruf je. Oh, okey cikgu. Takkan ada lebih daripada tu. Kalau 7 dengan 2 tu cikgu, takkan main dalam huruf kan cikgu? Semua nombor Tak ada. je kan? Ya. Itu standard dia kalau kita nak guna kaedah metrik. So belakang 72. Okey, selepas tu benda yang cikgu bulatkan warna hijau ni kita kena pindah sebelah sini. Bila nak pindah sebelah sini kita kena buat songsang untuk dia. Songsang adalah sama macam formula yang cikgu dah ajak. 1 per ada duit tolak beli cincin. 1 per AB tolak BC kurungan kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okey, jadi dekat sini bahagian ni saja cikgu dah buat daripada sini. Tengok cikgu dah tulis A, B, C, D. So 1 per A8D1 tolak B3, C2. Buh bracket, kanan-kanan ni tukar tempat. 1 duduk di atas, 8 duduk di bawah. 3 dia jadi negatif, 2 jadi negatif. Lepas tu 7, 2 ni tulis balik. Sampai sini dah. Okey, boleh? Okey, baik. Boleh. Sekarang cikgu nak cerita dulu kat Amber sikit. Amber tulis yang ni Amber dapat 1 markah. So first kali mesti tulis yang ni dulu untuk dapat 1 markah. Markah kedua tulis yang ni. Bagi pemeriksa tengok yang hampa ada buat matrik songsang kat sini. Tulis balik ni dapat dah 1 markah. Kita tinggal lagi 2 markah. Dalam cerita ni soalan ni 4 markah saja. Kita nak dapat lagi 2 markah. So nak dapat lagi 2 markah, kita jangan buang masa buat jalan kerja panjang-panjang. Kita terus nak cari jawapan je. X berapa, Guna kalkulator. Y berapa. Kita boleh guna kalkulator. Okey, kalau kalkulator hampa tak sama sikit macam cikgu. Hampa punya kalkulator, hampa kena tekan mode 2 kali tak cikgu. Mode 2 kali. Sat, cikgu Sat. Mode 2 kali ke? Mode 2 kali. 3 kali. Mode 2 kali ya? 3. Kalau Cikgu, dah kali. mode 3 kali ke cikgu? Equation 3 ke? kali. YTT, Hampa cikgu, akan jumpa dia, YTT. dia akan tulis EQN. 3 kali cikgu. Okey, nombor 1. 3 kali. 3 kali. Ikut step Mode 3 kali.
Tu kalkulator apa ni? Kalkulator cikgu dia keluar macam ni tak oi. Tekan nombor 2 ke 3 cikgu? 2. Pelan-pelan. 2, tekan 2. Cikgu apa beza nombor 2 dengan nombor 3 tu cikgu? Satu tu bukan dia. Apa? 2, 3. Cikgu awak je cakap A1. Kan kita tekan kata dia tu kan cikgu kan. Kami, jap. Mesti equation. Siap. And then Aku dia yang bayi tunjuk pergi kat- nanti budak 5 channel mereka akan pening. Apa okey tak ni? Bayi ikut step cikgu dulu. Dah. Belajar 5 9 pun kamu boleh tekan sekali. Mode 3 kali. Mode. Okay. Lepas tu bila hampa dah tekan mode, hampa akan jumpa EQN. Tekan 1. Lepas tu tekan 1. Okay. EQN tu kena tekan 1. Tu hampa akan jumpa tak unknown. Tu ada ejaan dia. Unknown tu kita pilih dua. Pasal apa kita pilih 2? Sebab kita ada XY. Unknown pilih 2. Okay, kalau siapa yang guna kalkulator macam kalkulator cikgu ni, dia terus je tekan mode. Dia terus jumpa EQN. EQN dia nombor 5. Okay. Yang hampa punya dulu unknown. Okay, dah tekan unknown kan? 2 orang yang tekan. Sekarang dia keluar apa? A1. Dia keluar A1. AI. Dia keluar AI tu maksudnya A1 Okey, tengok betul ya. Sekarang dekat kalkulator tu dia akan tanya A1. A1 tu adalah kat sini. A1 tu adalah 8. Okey, masukkan 8. Klik. Bukan kalkulat. Lepas tekan 8, tekan sama dengan. Sama dengan lepas tu. Lepas tu dia tanya apa? B1 cikgu. B1 kat sini 3. Masuk 3. Sama dengan. Tekan sama dengan lagi. Sekarang dia tanya apa? C1. C1 kat sini 7. Sama dengan. Dia tanya Okay, sekarang dia tanya apa? A2. Oh dia sini A2. Sekarang dia tanya B2. B2 kat sini, C2 kat sini. 1. Okey. So dia ada 1. Dia ada 2. Okey. Lepas tu hampa terus je tekan sama dengan. Kalkulator akan bagi jawapan. Berapa? 0.5. Tekan apa pecahan? Tekan ABC. Kena tukar. Tekan ABC. 1/2. Okey, tengok macam cikgu dapat ni 1/2. So terus je isi dekat jawapan ni 1/2. Tekan lagi sekali sama dengan. 1. Dapat 1. 1. Maksudnya Y jawapan dia adalah 1. Siap. Dalam kerja kita akan dapat full mark untuk markah. Okey, sampai sini. Siapa tak faham? Boleh tanya. Faham. Aktiviti 5 macam malang lah. 5 bestari, 5 dinamik banyak kali dah duk buat. Aku dah buat adalah ni. Aku nak buat lagi sekali. 3 step saja. Bracket sama dengan bracket. Lepas tu buat songsang. And then terus guna kalkulator. Kalkulator pun senang je. Mode 3 kali. EQN. Pilih unknown. Unknown tu pilih 2. Siapa kena pilih 2? Sebab kita ni melibatkan 2 huruf. X, Y, P, Q, R, S. Macam tu. Okay. Dah dapat dah? Boleh. Okey, kalau cikgu tengok kat sini, 5 semalam pun okey, Fahana kata faham. Kami pun okey. Okey? Okey, baik. Sekarang kita tengok jenis yang kedua. Kalau dia tak tanya macam tu, dia tanya macam ni. Soalan A. Diberi bahawa 1/m
1, 2, K3 ialah matriks songsang. Maksudnya apa dia nak kata kat sini? Benda ni dia ialah matriks songsang bagi dia ni. Warna hijau ni dia bila kita songsang kat dia, bila kita buat songsang dekat warna hijau ni, kita tak akan dapat dia ni, yang warna pink ni. Okay. Faham tak cerita dia sekarang ni? Faham. Maksudnya dalam soalan ni dia dah bagi soalan dan jawapan. Okey. Benda ni bila kita buat songsang benda, jadi sekarang dia nak cari nilai M dengan nilai K. Dia nak cari M dengan K. Kalau kita nak cari M dengan K, apa pun kita tetap kena buat songsang yang warna hijau ni, baru kita boleh tengok apa yang kita boleh cari M dengan K. So jadi maksudnya pusing macam mana pun soalan kat sini, dia mesti akan suruh kita guna formula songsang. Okay. Jadi kita pun nak guna formula songsang. Kita nak buat yang ni, songsangkan dia. So soalan A, 1 per ada duit tolak beli cincin. So yang A, yang B, yang C, yang D. Okay. So 1 per A 3 D 1 tolak negatif 2 9. Kurungan kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okay, sampai sini. Kau tak faham? Cikgu, saya tak faham. Tak faham apa? Tak faham lah cikgu. Tak faham mana? Cikgu, Apa dia cikgu ada? Maknanya yang atas tu tukar yang sama je ke cikgu? Jangan tengok yang atas ni lagi. Kita duk fikir yang ni je dulu. Yang cikgu, cikgu bulatkan warna hijau ni. cikgu. Ya. Yang M tu kena tukar yang A M D tolak semua- B C tu kau. M ni semua jangan buat apa-apa. M ni semua jangan buat apa-apa. Oh, okey. Yang kita buat ni adalah yang cikgu bulatkan dengan warna hijau ni saja kita buat songsang. Oh. Faham tak? Yang ni jangan kacau. Ini jawapan dia, jangan kacau. Kita buat yang ni. Okey. So lepas kita dah buat yang ni, kita buat songsang kan? Kita selesaikan dulu. 1 per 3 masukkan dalam kalkulator lah. Okey, kurungan 3 tolak negatif 2 darab 9. 21. Okey, so kat sini kita dapat 21 buah kurungan 1 negatif 9 3. Okey, benda yang kita siap ni, benda yang cikgu akan buat warna pink ni, okey. Yang ni dia sebenarnya adalah sama dengan yang warna pink kat atas ni. Okey, kalau cikgu tulis balik. Dapat 1 jawapan per yang tu tu. M. Ya, 1, Okey, faham. 2, Bandingkan 3. Kena bandingkan tak you? Ya, kena bandingkan. Maksudnya sekarang ni, kalau kamu tengok kat sini M ni kan. M ni kan. Dia sepatutnya sama dengan siapa? 21. 21. So, M sama dengan 21. Dia sama dengan siapa? 1. Tengok betul tu Negatif 9. 9. M sama dengan negatif Sama 9. dengan negatif 9. M sama dengan negatif 9. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, cikgu. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Kena juga nak Lagi kira. dia macam menang ke tak? 5/11 senyap lah cikgu. Daripada komen kat chat. Kalau tak faham tanya tau. Sayang kalau kita tak boleh jawab soalan nak exam. Cikgu, saya cuma jadi blur dekat tu. Kat mana? Cikgu ulang boleh?
Dekat Okey, sekali lagi ya. dekat jawapan okey, cikgu lagi 21, sekali. 21 tu. Kat mana cuba? Dekat yang untuk dapat jawapan 1/21, 1, 2, -9, 3 tu. Itu buat songsang ikut formula tadi. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Pada semua. Padang semua. Padang pula. Aku cikgu saya tak faham. Yang berdapat soalan, hampa kena tengok tau. Benda Cikgu. yang boleh tak? Boleh. Okey, hampa bila dapat soalan, hampa tengok. Benda yang kalau ada huruf jangan kacau dia. Tak, maksudnya kita nak cari jawapan untuk dia. Hampa kena cari matriks yang dia dah bagi lengkap dengan number. Hampa tengok matriks ni. Dah bagi lengkap dengan number, betul tak? Ya. Betul. Kan? Hampa guna matriks ni. Guna matriks ni buat songsang kat dia. Buat Ada duit beli songsangnya, cincin. guna Okey, formula ni. ada duit semua. Okey. Sekarang cikgu nak usul ni. Okey, dengar ah. Satu per sampai formula ni faham kan? Ingat. Matriks ni kita nak guna formula ni. Matriks ni kita nak guna formula ni sebab apa? Songsang untuk matriks ni kita akan buat perbandingan dengan yang atas ni. Yang atas ni adalah selepas kita buat songsang kat dia ni kita akan dapat yang ni sebenarnya. Faham tak? Lepas hampa dah masuk dalam formula ni, hampa akan dapat yang ni sebenarnya. Jawapannya kat atas Tu tau. gambar tak ada. Jawapan dia. Gambar cikgu tak ada kat atas. Tak, Amat nampak tak ada soalan ni? Saya nampak. Nampak. Saya tak ada. Saya tekan-tekan yang tu. Itulah duk tekan yang ni tak? Tekan cikgu buat lah. Okey, ada dah. Okey. So, hampa kena buat songsang untuk depan ni, matriks ni, baru dah buat perbandingan. Hampa just nak ambil jawapan N dengan K saja. Okey. Jadi nak buat songsang dia guna formula yang sama, buat songsang je. Satu, Ada duit beli cincin. 2 per, okey. Yang A, yang ni B, ni C, yang ni D. Jadi kita masuk je lah. A tu ialah 3. Untuk 1 tolak negatif Tolak 2 dengan 9. Ini buah bracket. Kan cikgu katakan tukar tempat. Kiri Tapi tak ada. tukar kat bawah. Kiri tu tukar tanda. Cuba hampa tengok ni. 2 ni dia kan negatif. Kalau dia tukar tanda dia jadi positif. 9 pula dia positif. Kalau dia tukar tanda dia jadi negatif. Faham tak? Faham cikgu. Lepas tu yang macam mana dia dapat 20 ni masuk ni bawah ni dalam kalkulator macam ni. Ingat 3 1 ikut sebiji macam tu. 1 tolak 2 9. Aku dapat kan 21? 21. 21. Yang tu. Dapat, cikgu. Macam mana cikgu dapat 21 tu. Okey, jadi dia akan jadi 1 per 21. 2 negatif 9 3. Apa dia? 3. Saya dapat negatif 15. Salah masuk tu. Nanti dia tulis. Okey. Oh, mungkin yang tak clear kalkulator tadi kot. Oh dah. Siapa dia? Nak clear kalkulator kena tekan shift mode tekan 3 clear. 3 Clear kalkulator. sama dengan. Ya. Okey, dah dapat dah kan? Dah. Dapat ke? Bila dah dapat, baru kita buat perbandingan dengan yang atas tadi. 1 kurungan
1, Dua. 2, 3. Tiga. Okay. Buat perbandingan tu maksudnya nak bandingkan jawapan dia. Kalau M ni, dia mesti sama dengan dia ni. 21. Jadi M sama dengan 21. K pula sama dengan Negatif 9. Negatif 9. negatif 9. Tarik jawapan keluar saja. So markah kita akan dapat kat sini. 3. 1 markah. Soalan ni jahat sikit. Buat jalan kerja tokok-tokok tapi tak ada markah. Markah dia kat jawapan dia. Jadi kalau jalan kerja salah, jawapan salah. Okay, dapat dah. Dapat dah cikgu. Next, kita nak try sekali lagi guna kaedah metrik untuk selesaikan persamaan serentak ni. Okay, apa step pertama tadi cikgu kata? Ada duit Buat bagi kurungan. Bracket Bracket sama sama dengan dengan bracket. bracket. Sama dengan bracket. Right. So sekarang ni bracket yang pertama masuk number. Okay, tengok kita number. dengan 2. Selalunya kamu akan buat kat negatif ni. Mana selalu kita akan ambil. Apa So ni cikgu? kita akan masukkan 3. Okay. 3. Maksud cikgu ni negatif ni. Jangan tak bubuh dia. Kena bubur juga kan cikgu? Kenapa bubuh? Positif. Negatif 2 macam ni. Negatif 2. Tak, jangan tukar apa-apa. Bubuh balik. Negatif 2. Bawah 9 ni 1. 9, 1. Okay, ni faham tak? Faham cikgu. Cikgu. Faham cikgu. Itu yang kedua X. X, Y je. Lepas tu bracket ketiga 5, 1. Isi yang ni dulu untuk dapat satu markah yang pertama. Okay. Nak dapat seterusnya balik. Kita nak cari Y. Kan? Bawa yang di sini datang. Sebenarnya kadang-kadang lah dalam SPM kamu nampak tu dia sebenarnya clue kat situ tu alam B ni selalunya dia adalah nombor yang sama dengan soalan A. Okey. Okey. Bukan macam mana cikgu boleh kata tengok. Tengok 3, negatif 2, 9, 1. Kan kat sini 3, negatif 2, 9, 1. Lalu SPM macam tu. Itulah aku nak beritahu. Okey. Okay, sekarang kita nak buat songsang. Nak buat songsang? Buat songsang dia ni tau. Yang cikgu buat anak panah ni sekejap lagi. 3, 1. Allah, dream buat dah. 3, 1, 3. A, B, C, D, 9, negatif. Okay, jadi kita buat satu A, B, C, D. 3, 1 tolak negatif 2, 9. Ada duit tolak beli cincin. Okay, lepas tu bracket sini 1, sini 3, 2, negatif 9, sini 2. Okay, sini faham? Saya cikgu. Okay. So ini kita panggil step kedua. Step pertama kat sini. Kita ada 3 1 S2, step 2. So 2 markah. Step 3 dengan step 4 adalah untuk nak cari nilai N terus masuk dalam kalkulator. Sekali lagi cikgu ulang, kalkulator kamu kena letakkan mode kali. Okay, mode 3 kali, pilih EQN. Lepas tu ambil unknown 2,
masukkan A1, B1, C1, A2, B2, C2. Siapa yang guna kalkulator macam cikgu, dia kena tekan mode sekali saja. satu je. Okay, masuk mode, tekan mode sekali, boleh pilih EQN 5. Lepas tu pilih nombor 1 ni. Sebab apa cikgu pilih nombor 1? Sebab dia ada X dengan Y. So pilih nombor 1. Okay. A1 berapa? Cikgu nak tanya ni. A1 apa? 3. Cikgu, saya tak faham Tiga. A1 dengan A2 tu. Satu. A1 ni ambil kat sini. Yang mana? Yang mana? Soalan ni. Ini A1. Yang 3X tu A1. Ya, ambil nombor je. Cikgu. Negatif 2 ni B1. Kereta macam mana tu? Kalkulator tu Kalkulator tu. Ni Sarah hang guna kalkulator orang lu. Pinjam. Boleh ke cikgu? Kalkulator tu nanti cikgu akan ajak balik nanti buat kan. Cikgu, A2 pula kat mana? Pinjam dulu kalkulator. Saya dah faham Pak bahagian apa yang ada 10 dengan 8 tu. Cikgu, Ya. negatif 2 tu kenapa negatif 2? Ya, kenapa negatif 2? Oh. Oh cikgu. Oh, A1 sama A1, C1. A2. 1/3 cikgu dapat. 1/3 cikgu. And smile happily. I gave them some pocket money. Cikgu yang B2 tu macam mana? Yang 1/9 ni cikgu. B2 tu macam mana cikgu? Right. Okay, so kita tengok jawapan dia X 1/3 betul ke? Ya. Ya, Cikgu, ya. 1/9. So X 1/3. Ha? 1/3. Yang kita sama dengan Y dapat negatif 2. Ya. Negatif 2. Okay. Itu je lah. Nak dapat dia. Yang tu je kan cikgu jawapan dia. Sini satu lagi, sini satu mata. Ya. Okey. Okay, dah boleh? Boleh. Boleh. So esok confirm mesti akan ada soalan matrik. Cuma antara bentuk 1 atau bentuk 2 je. Kalau bentuk 1 apa beza bentuk 1 bentuk 2? Bentuk 1 dia tanya terus je cari matrik cabang. Bentuk 1 soalan ada direct. konsep je. Okay, 1 ni dia tanya direct je. Cari matrik cabang. Bentuk 2 ni dia bagi jawapan tapi jawapan dia tu tak lengkap. Kita cari M dengan K. Dengan kita buat rangsang untuk satu matrik. Yang soalan tadi ni standard sama je lah macam ni. Sama ada macam ni ataupun macam ni. Cuma kalau keluar ayat tu, yang tu masa lepas habis peperiksaan baru kita akan bincang satu. Sebab kalau nak bincang sekarang nanti dia akan jadi pening lagi. Okay, lagi sikit. Cikgu nak sentuh sini lah, ulang kaji sikit lah. Yang ni, kalau kita nak kuliah matematik, yang ni belajar masa form 4. Dalam banyak-banyak soalan, kalau keluar implikasi tolong buat. Implikasi senang saja. Implikasi ada 2. Implikasi 1 dengan implikasi. Okey, implikasi tu nak tulis apa? Tulis jika ayat maka ayat. Sama juga implikasi 2. Jika
ayat maka ayat. Tapi apa kita nak isi dalam ruang kosong tu? Kat sini. Dia bagi soalan ni. Luas sebuah kubus 512 cm persegi jika dan hanya jika panjang sisi ni adalah 8. Bila hampa dapat soalan tu ni, benda pertama hampa kena buang ialah jika dan hanya jika. Itu buang sebab dia tak akan masuk dalam jawapan kita. Yang akan masuk dalam jawapan kita yang cikgu bracketkan ni saja. Ni Luas sebuah kubus Ini. 512. ni ada 2 ayat kat sini. Okey, dapat ni. Okey, macam mana kita nak tulis implikasi? Implikasi satu, jika dash. Apa nak tulis? Jika luas. Cikgu saya tak nampak pun. Sampai tak nampak. Jika luas Wah, 512 cm. Kubus. 51 cm persegi, maka panjang Panjang 8 cm. Ialah 8 cm. panjang sisinya 8. Apa cikgu tulis? Tengok. Okey. Ha, betul kata Syifa tu. Siapa yang rasa tak mau cakap lagi tu tutup sekejap mic kamu. Sebab kalau tak dengan suara-suara kipas dia masuk. Okey, kalau tak faham baru buka mic tanya. Okey, ingat sekali lagi ya. Ini penting ni. Kalau kita keluar implikasi, tolong buat sebab dia 2 markah. Betul-betul macam tu je dapat 2 markah. Okey. So, 2 implikasi maksudnya bila dapat soalan dia tulis jika dan hanya jika, potong dulu tak mau ambil. Yang cikgu bracket dengan warna oranye tu saja yang kita nak masukkan dalam ayat. Okey. Jadi jika ambil ayat pertama. Luas sebuah kubus 512 cm persegi. Kemudian maka ayat kedua dia panjang sisinya ialah 8 cm. Yang tu implikasi yang pertama. Tulis dengan betul ejaan, tolong cek betul-betul dapat 1 markah. Yang ni dia macam strict sikit. Ejaan salah je tak boleh markah. Okey, implikasi 2 nak isi apa pula? Implikasi 2 kita just terbalikkan saja. Benda ni. Terbalikkan saja. So kat sini dia akan jadi jika panjang sisinya ialah 8 cm, maka luas sebuah kubus 512 cm persegi. Dapat lagi 1 markah. Sebab tu implikasi ni senang. Sebab satu soalan, satu ayat yang lengkap, 1 markah. Yang tu implikasi. Okey. Sama juga kalau dia keluar akas. Akas pun senang. Kalau keluar je, tolong buat. Akas ni, dia dah bagi dah jika X tolak 5 sama dengan 4, maka X sama dengan 9. So, akas yang kita nak tulis kat situ adalah terbalikkan saja. Jangan terbalik markah pula. Markah kena duduk kat tempat dia. Jika kena duduk kat tempat dia. Yang terbalikkan tu adalah yang di bracketkan saja. Okay, so jika X sama dengan 9, maka X tolak 5 sama dengan 4. Yang tu je. And then lagi ada beberapa lagi iaitu yang mana kamu kena tulis sama ada itu pernyataan itu benar ke, pernyataan itu palsu ke. Just baca je, tengok je. Kalau rasa tak yakin, tulis je lah, hantam je lah. Kalau kamu rasa macam tiba-tiba kamu nampak dalam mata kamu tu benar lah, macam benar, tulis je benar. Kalau kamu rasa tu palsu, tulis je palsu. Sebab yang tu cikgu akan ajak kamu pelan-pelan nanti selepas habis peperiksaan. Okey. Benar ni. Baik. Benar palsu. Yang tu kena tulis lah nanti. Kena baca Cikgu yang ada atau tu ada tak? Ni. Yang ada atau dan ni kat sini.
Contohnya dia kata kat sini, lengkapkan pernyataan majmuk di ruang jawapan dengan menulis perkataan dan atau untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Okey, sekarang kita nak masukkan dekat tengah-tengah ni dan ataupun atau. Dan kita nak pastikan ayat kita tu bila kita bubuh perkataan tu dia mesti jadi benar. Okey, 2 ialah nombor perdana. 2 nombor perdana benar ke palsu? Benar. Benar, cikgu. Nombor perdana bukan 3, 5, Benar. 11, 13, 17. Tolong hafal ni. Okay, ni nombor perdana. Sekarang 2 ialah nombor perdana. Benar tak? Benar kan? 35 ialah nombor genap. Benar ke palsu? Palsu. 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 Okey, bagus. Bagus mana? Palsu. Kat sini. Jadi kalau satu benar, satu palsu. Tengah-tengah nak bubuh apa? Atau. Okey, bagus. Atau. Macam tu je. Boleh dapat dah satu markah. Okey, boleh? Maksudnya Okey. cikgu, Dan ya, maksudnya kalau satu tu betul, lagi satu tu salah, kena buat atau. yes, pandai. Dia pasangan dia macam ni. Kalau yang kita nak bubuh dan, nak bubuh dan, dia mesti kena benar-benar, dia akan jadi benar. Benar, kalau satu ayat palsu, dia automatik jadi palsu. Kalau palsu benar, dia akan jadi palsu juga. Okey, cikgu. Kalau dua-dua palsu, palsu. So semua tahu lah. Okey. Kecuali benar-benar. Tak semestinya. Kalau atau dia kalau benar-benar benar, benar palsu benar, palsu benar-benar, palsu Cinca ya. palsu. Pening lah cikgu. Peningnya. Pening Tak ada pening lah. Dan senangnya abang ingat dan ni dia mesti kena dua-dua benar. Kalau salah satu palsu, habis dia memang akan jadi palsu terus. So kalau palsu dia jadi atau lah. Palsu dia tak akan keluar punya pasal hang boleh bubuh dan pun boleh atau pun boleh. Oh, okey. Macam tu je. Faham cikgu. Okey. Okey, settle. Lepas tu nanti tolong tengok balik kat soalan apa ni? Kebarangkalian. Kebarangkalian ni pun penting sebab 6 markah selalunya boleh skor kat situ. Macam soalan nombor 4 ni lah. Nanti kamu boleh cuba sendirilah. Okey, sebab kebarangkalian tak ada masalah, senang je. Lagi apa cikgu nak sentuh? Okey, nanti esok dalam exam ada soalan objektif kan? Soalan objektif ni contohnya macam kat sini. Sikit je cikgu nak cerita tentang soalan objektif. Macam hari tu pun ramai yang dah belajar dah dekat masa teknik menjawab tu. Cikgu rasa selalunya akan keluar macam ni lah, bundar kan. Okey, kalau depan dia ada nombor point macam ni, dia suruh bundarkan kepada 3 angka bererti. 3 angka bererti, kosong kat siapa yang tak nampak? Cikgu nampak. Tapi nampak dia. Okey. Okey. Kalau kat depan dia ada kosong, jangan ambil kira sebagai angka bererti. Kita nak kira 3 angka bererti, so start dari 2. 1, 2, 3. So kita akan stop dekat 3. Okey, kemudian kita tengok sebelah dia. Kalau dia lebih besar daripada 5, kita tambah 1. So kat sini, bila kita nak tulis dia, kita kena tulis balik kosong. Kosong tu kena tulis balik 2, 7, 4. So jawapan dia kat sini adalah D. Okey. Satu lagi macam soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tadi ada orang tanya kat cikgu. Belakang kena tulis kosong tak? Okey. Dia nak 3 angka bererti. 1, 2, 3. Stop dekat 4. Tengok sebelah 4. Nombor 7 tambah 1. Sebab apa kena tambah 1? Sebab 7 tu lebih besar daripada 5. So kat sini dia akan dapat 6, 3, 5. Yang baki lagi kat sini semua kena bubuh kosong.
So jawapan dia kat sini pun D. Okay, boleh? Cikgu, Ya. kalau ada titik je tambah kosong-kosong-kosong ah. Titik. Kalau ada point je kena tambah kosong-kosong apa? Tak ada, ini tak ada point. Okay, macam nombor 2. Nombor 2 hang tengok. Nombor 2 tu ada titik kan? Ha. Tapi depan dia tak ada kosong ke? Hmm? Ya, depan dia tak ada kosong. Jadi hang kena kira. Dia nak 2 angka bererti. So yang ni 1, 2. So stop kat 3. Lepas hang stop kat 3, hang tengok sebelah 3. So nombor 6 ni hang akan dapat 8, 4. Tak boleh bubuh macam ni. Okay, hang kena bubuh 8, 4, 0 saja. Pasal apa? Pasal kalau hang bubuh titik 0, 0, dia dah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah jadi 5 angka bererti. Okay, sekejap saya ambil ulang soalan nombor 1. Faham tak ni? Faham. Faham cikgu. Okay, kita pergi set balik nombor 1. Okay, nombor 1. Nombor 1, dia nak bundarkan kepada 3 angka bererti. Maksudnya kita mesti cari 3 number dulu. Tapi disebabkan kat depan dia ni ada 0, 0 tak dikira sebagai angka bererti. So, kamu tengok 0, 0, 0, 0 sampai jumpa satu number, baru kira dia sebagai 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. So, baru kita stop dekat 3. Selepas kita dah stop kat 3, kita tengok sebelah 3. Disebabkan dia adalah nombor 9, dia lebih besar daripada 5. So 3 ni kita kena tambah 1 untuk dia. Lepas kita tambah 1, masa kita nak tulis, kita mesti tulis balik 0.0000. Cikgu kena tulis balik. Kita kena tulis tapi dia tak dikira sebagai angka bererti. So yang tinggal 2, 7, 4. So kat sini dia dah ada 3 number. Itu maksudnya angka bererti. Angka bererti maksudnya ada berapa number. Macam yang ini pula, kat belakang ni tak dikira. So that's why lah kat sini dia ada 3 number saja. 3 number merujuk kepada 3 angka bererti. Tapi mesti kena tulis 000. Nanti soalan objektif dia akan bagi hampa confuse macam ni. Memang. Ada yang dia buah kosong, ada yang dia tak buah kosong. Dia sahaja nak bagi hampa confuse. Masa tu hampa akan rasa macam kena ada kosong ke? Tak payah ada kosong ke? Ingat bila kita bundarkan nombor yang tak ada titik, belakang mesti ada kosong. Sama juga kalau kosong tu ada di depan. Kalau kosong tu ada di depan, kita kena bubuh kosong tu tapi dia tak dikira. Kalau kosong ada kat depan, belakang ada kosong kau tak payah bubuh kosong kat belakang, bubuh kosong kat depan je. Macam mana? Sekali lagi. Macam kosong, titik kosong tu. Belakang ni pun ada kosong juga. Okey. So belakang tak payah bubuh kosong, depan je bubuh kosong. Ya, betul. Sebab belakang punya kosong akan dikira angka bererti 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0. Macam ni kan? Okay, macam ni, depan punya kosong ni, dia tak kira. Dia start sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini ada 6 angka bererti. Dia start pada nombor lah. Ya, betul. Huruf atas satu. Dia start saya dengan nombor, selepas tu kalau ada kosong, semua dah dikira. Okey. Okay. Okey cikgu. Cikgu faham. So nanti, okay, jadi esok akan ada 10 saja soalan objektif. Kalau rasa tak boleh buat tu, hentam je lah. Yang penting, fokus dekat atas yang penting fokus dekat bahagian seterusnya iaitu soalan subjektif. First, kalau rasa tak mau buat objektif lagi tak apa, buat graf dulu. So, graf ada 2. Okay, satu graf fungsi, satu graf statistik. Okay. Satu je cikgu boleh bagi tahu kamu, statistik tu study lah OGIF. Cikgu rasa akan keluar OGIF lah. Yang tu je cikgu boleh bagi clue kat kamu lah. Cikgu rasa tu Okay. macam Rasa mungkin keluar. okey go.
Okay, jadi statistik tu mungkin akan keluar graf Ogif. Kalau sekarang cikgu bagi tahu kamu graf Ogif pun, kalau kamu tak study, kamu tak boleh buat juga. So lebih baik kamu pergi tengok balik graf Ogif. Sini kena pakai sempadan atas, sini pakai kekerapan longgokan. Graf dia macam bentuk S tu. Cikgu, saya ada soalan. Okay. Kan yang kita ada E kan? Jangan? Yang graf tu kan ada soalan sampai yang last sekali tu. Yang, okay. Saya tak berapa nak boleh sangat kat situ. Tak apa, takat mana yang boleh buat je. Okey. Soalan Cikgu statistik kata tu graf buat sampai bawa takat sendiri kan cikgu? Tak, kata graf semua dah ada dalam kertas soalan. Okey. Oh maknanya tak payah bawa ah. Tak payah. Okey cikgu. Baiklah. Okay. So yang tu je lah. Yang lain-lain tu kalau rasa tak boleh lagi, tak payah paksa. Try je jawab dulu. Kalau tak boleh, tak payah jawab. Yang penting apa yang kita nak fokus. Yang mana yang kita mampu. Graf dua-dua tu tolong buat. Dengan plan dan dongakkan. Yang tu je kena ingat. Test pack pun semua tak payah bawa. Semua jawab terus dalam kertas soalan saja. Okay. Test pack tak payah bawa. Soalan tu semua dah ada ruang jawapan. Kamu isi semua jawapan tu. Termasuklah soalan objektif pun isi dalam tu siap. Okay, so itu sahaja. Kalau saat lagi cikgu akan bagi lagi untuk 5 cemerlang. Kamu boleh juga ambil latihan soalan graf fungsi dan juga soalan statistik. Graf Ogif. Boleh try buat. Satu lagi betul kata Krisha tu, jangan lupa bawa jangka lukis. Sebab takut lagi ada pelan dan dongakkan tu takut melibatkan bulatan. Kena pakai jangka lukis. Okey cikgu. Tengok kita kalau pelan tu kita tengok dari atas tau. Pelan tengok dari atas, tengok lantai. Okey, yang tu sahaja. Sekejap lagi cikgu bagi kehadiran isi dekat Telegram. Okey. Okey, terima kasih. Cikgu, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu.